Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, kita sambung pada minggu ini. Okey, kita masih minggu lepas kita dah masuk topik yang kelima, bab yang kelima, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, di mana kita dah tengok apa itu simpanan dan apa itu pelaburan. Okey, untuk hari ini kita akan tengok apakah faedah simpanan, dan kita akan tumpu untuk sesi kali ini faedah mudah. Nanti kita tengoklah. Okey, standard pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah compound bagi simpanan, dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okey, apakah itu semua? So, kita tengoklah. Yang pertama, yang kita nak fokus ialah faedah simpanan. Okey, apa itu faedah simpanan? Faedah simpanan ialah ganjaran yang diberikan oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Okey, terdapat dua jenis faedah simpanan kan. Selalu kita simpan duit dalam bank, tabung haji ke apa, dia ada faedah dia. Dia makin lama dia akan makin naik kan. Dia punya ni, kalau kita simpan ni 50, mungkin hujung tahun akan lebih dah 50 lebih kan. Mungkin 60 macam itulah, dia ikut faedah yang bank tetapkan lah. Okey, dan dia ada dua jenis faedah simpanan. Itu faedah yang pertama, itu faedah mudah. Okey, di mana kita akan bincang hari ni lah. Faedah mudah, faedah yang dibayar atas simpanan asal sahaja mengikut kadar serta tempoh masa tertentu. Okey, faedah mudah nanti kita tengok go through nanti. Okey, dan yang kedua ialah faedah compound. Okey, di mana ini kita akan bincang pada sesi seterusnya. Okey, apa itu faedah compound? Faedah yang diterima daripada simpanan asal dan faedah yang dikumpul dari tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, dia ada beza kat situ kan. Okey, kita tengok faedah mudah. Okey, faedah mudah, faedah yang diperolehi faedah yang diperoleh akan dipengaruhi oleh, ada beberapa ni yang mempengaruhi faedah mudah. Itu kadar faedah. Macam saya kata tadi, kadar faedah dia. Semakin tinggi kadar faedah setahun, semakin tinggi nilai pulangan simpanan, atau kita panggil dia punya rate tu lah kan. Okey, so lagi tinggi nilai persen dia tu, lagi banyak lah kan. Sebab tu kadang tu kita ada yang lebih suka letak ASB kan, sebab dia punya kadar faedah dia lebih tinggi kan. Nanti pulangan pun akan lebih tinggi. Okey, dan yang kedua, tempoh penyimpanan. Okey, semakin lama simpan, semakin tinggi nilai pulangan yang diperoleh kan. Macam kita selalu kata, makin lama simpan, dia duit tu dia beranak-beranak kan. Macam tu lebih kurang kan. Tapi sebenarnya bukan beranak pun, dia ditambahkan. So dia duit tu ditambahkan interest rate setiap tahun. So makin lama makin banyak. Okey, seterusnya kita tengok faedah mudah. Macam mana nak hitung faedah mudah? Okey, dengan menggunakan rumus berikut. I sama dengan PRT. Okey, di mana I itu adalah interest ataupun faedah. P adalah principal. R ialah kadar faedah. Dan T adalah masa dalam setahun. Mungkin kamu tak nampak lagi, tapi kita akan tengok contoh selepas ini. Mungkin insyaAllah kamu boleh nampak lah. Okey, maaf, dia dah terkeluar siap-siap. Okey, tengok dulu. Puan Chong menyimpan sebanyak RM10,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang akan diperoleh Puan Chong selepas 2 tahun? So kita nak tahu faedah yang untuk selepas 2 tahun lah.
Okey. So penyelesaian dia kita P. P tu principal dia. Maksudnya dia apa dia simpan lah. So 10,000. Okey, kemudian R. R tadi adalah kadar faedah dia. Rate kan. Daripada R rate. So kadar faedah dia 2%. 2% maksudnya 2 per 100 lah. Kan. 2%. 2 per 100. Dan juga T dia sama dengan 2 tahun. So masukkanlah dia punya. Maka faedah I sama dengan PRT. So RM P 10,000 darab 2 per 100 darab 2. So dapat RM 400. Just masukkan sahaja kan. Senang je. Kamu kena hafal I sama dengan PRT kan. Terus masukkan. Okey, tengok contoh 2. Cik Punita menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Cik Punita selepas 6 bulan. Okey, tadi dia bagi 2 tahun, ini 6 bulan. Macam mana pula kita nak kira? So, penyelesaian ni masih gunakan I sama dengan PRT. So P dia principal dia 6,000. So 6,000 darab rate dia sebanyak 3% kan. 3 per 100. So darab dengan T dia, masa dia ialah 6 per 12. Kenapa 6 per 12? Sebab dia dikira untuk setahun. Tapi dia bagi 6 bulan. 6 bulan kan kita sama setengah tahun. Kita bagi 1 per 2 ataupun kita buat 6 per 12. Sama je. So 6 per 12. Kalau dia kata 4 bulan, so 4 per 12. Tapi kalau tak macam tadi 2 tahun, so kita terus letak 2 lah. Kan? Tapi dia tak bulan, so kita 6 per 12. So kira-kira dapatlah RM 90. Jadi faedah yang didapat ialah RM90. Maksudnya bila dia simpan selama 6 bulan tu, dia ada 6,000. So dia akan dapat 6,090. Macam itulah dalam bank dia. Itu maksudnya faedah. Okey, tengok ada tak lagi seterusnya. Okey, tengok contoh 3. Encik Gani menyimpan sebanyak RM9,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% setahun. Hitung jumlah simpanan yang akan diperoleh Encik Gani selepas A 3 tahun, B 4 tahun dan buat kesimpulan berdasarkan kesan perubahan tempoh simpanan terhadap faedah mudah. Okey, untuk bila dia ada macam kesan perubahan ke atau perbezaan ke, atau dia nak kita nampak, dia nak apa, menunjukkan ni lah perubahan tu kan. So lebih baik kita buat untuk cantik, lebih baik kita buat dalam bentuk table ataupun jadual supaya nampak lebih kemas dan kita boleh nampak lah satu-satu. So penyelesaiannya, so kita buat lah macam ni, bilangan tahun, jumlah simpanan pada akhir tahun dan juga kesimpulan. So kita kira dulu untuk 3 tahun. So kita gunakan I dengan PRT. Jadi P dia adalah 9,000, rate dia adalah 2% dan T dia kita pakai yang A dulu kan. A 3 tahun, kita ambil 3. So bila darabkan dapat RM 540. Jadi jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga 9,000 tambah kan hasil prinsip awal ni. So tambah dengan faedah yang dapat 540, dapat 9,540. Okey, mari kita kira pula untuk 4 tahun. Untuk 4 tahun, so sama juga kita menggunakan I dengan PRT. Bila P sama juga 9,000, R sama dengan 2% kan, 2%. Tetapi T saja berubah, iaitu 4 tahun. So kita gunakan 4. So dapat 720. Okey, jumlah simpanan pada akhir tahun yang keempat. So buatlah 9,000 tambahlah 720, dapat 9,720. So kita nak buat kesimpulan. Okey, kesimpulan perubahan. Bila perubahan kita mesti tolak kan, perubahan kan. Tengok perubahan. So perubahan yang yang 4 tahun tolak yang 3 tahun. So beza jumlah faedah ialah 720 tolaklah dengan 540. So dapatlah 180. Okey, didapati semakin lama tempoh penyimpanan, semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh. Jumlah akhir simpanan juga bertambah daripada 9,540 jadi
20 kan. Okey, kita tengok seterusnya, mungkin contoh yang terakhir kan, contoh 4 untuk kali ini. Okey, Puan Solina menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Solina selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah A 4% setahun, B 5% setahun. Buat kesimpulan berdasarkan kesan perbezaan kadar faedah terhadap jumlah simpanan akhir tahun. Okey, kalau macam ni, macam mana? So, samalah. Kita buat table ataupun jadual. Okey, kadar faedah, jumlah simpanan pada akhir tahun dan kesimpulan sama macam tadi. So, kadar faedah 4%, kita buat 4%. Kita gunakan I sama PRT, di mana P dia adalah RM6,000, R dia kita gunakan 4%, dan T tempoh dia setahun. So, kita jadikan satu-satu lah. So, kita kira dapat RM240. Jadi, maksudnya jumlah simpanan pada akhir tahun 6,000 tambahlah 240 dapat 6,240. Mari kita tengok yang 5% pula. Sama je jalan kira dia, cuma kita hanya tukar bahagian rate dia sahaja. So 6,000 darab 5% darab 1 kan, sebab rate dia 5%. So tekan-tekan, so dapatlah RM 300. Okey, dan jumlah simpanan pada akhir tahun dia ialah 6,000 tambah 300 dapat 6,300. Jadi kesimpulannya, beza jumlah faedah ialah 300. Okey, 300 tolak 240 dapat RM60. Bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir tahun juga bertambah. Itu dia punya, kita punya kesimpulan lah. Walaupun prinsipal dia sama kan, jumlah simpanan dia sama, tapi apabila kadar faedah bertambah, so dia akan juga bertambahlah dia punya faedah ni, dan juga dia punya pulangan dia, simpanan dia. Okey, boleh faham eh? Okey, ni adalah inilah untuk simpanan. Okey, faedah simpanan. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Okey, akhir kata daripada saya. Okey, cikgu dah siapkan tugasan dalam workbook kamu. Okey, bagi yang dah faham, sila buat. Dan kalau tak faham, boleh halo-halo cikgu. Kan? Tanya saya kalau tak faham. Okay, when you feel like stopping, think about why you are started. Okay, maksudnya kalau kamu terfikir untuk berhenti, fikirlah. Bila kamu rasa nak berhenti, tapi fikir kenapa kamu mula dulu. Kenapa kamu belajar dulu. Start mula ni, kenapa kamu nak berhenti lagi. Teruskan sampai kamu berjaya. Okey, sampai di sini sahaja. Okey, insyaAllah kita akan bertemu pada sesi seterusnya. Cikgu tangguhkan dulu kita punya kelas pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.